Kita dah PKP dah lebih setahun dan benda yang dulu saya buat normal lama ialah sebulan sekali sekurang-kurangnya akan pergi ke panggung wayang untuk menonton filem yang terkini. Jadi kerana pandemik tak habis lagi, saya pun tak dapat vaksin lagi. Jadi tak berani untuk pergi ke panggung wayang. Jadi antara solution yang saya fikir sejak setahun lalu ialah beli projektor. Dan apabila saya lakukan carian Google projektor dekat Malaysia, ada satu jenama yang pasti akan keluar recommended dan iklannya agak prominent. Dan saya yakin kalau anda lakukan carian ini, anda akan nampak brand ini dipaparkan, iaitu Lumos Auro. Ini membuatkan saya berfikir, adakah projektor yang harganya murah dan kita tengok banyak orang guna, benar-benar elok ataupun hanya sekadar gimmick dan anda patut berbelanja lebih. Dan inilah ulasan saya untuk Lumos Auro. Jadi kita mulakan dengan benda pertama yang paling positif tentang projektor ini ialah harga. Untuk dapat FHD, harga yang dijual oleh pengeluar lain sekitar 1,500 atau hampir ke 2,000. Dan kedua yang saya suka ialah ianya mempunyai hayat lampu yang rated sampai 50,000 jam. Sedangkan kalau kita tengok untuk projektor pada harga yang setanding, kita dapat lebih kurang 6,000 paling tinggi. Dan kecerahan lumens dia punya lampu ni juga agak tinggi, iaitu 6,000. Jadi bagi mereka yang nak cari FHD, harga yang mampu milik dan keterangan yang tinggi, ianya adalah package yang sangat-sangat kompetitif. Seterusnya ialah ini bukan sekadar sebuah projektor biasa. Ianya sebuah projektor pintar dengan sistem operasi Android 6.0, 1GB RAM dan storan 8GB. Jadi bagi mereka yang mungkin nak cari televisyen pintar tapi rasakan tak cukup besar untuk harga yang sama, ini adalah satu penawaran yang agak kompetitif. Kekuatan lain yang ditawarkan oleh Lumos ini ialah I/O. I/O yang ada ialah ada HDMI in, ada audio out, ada sokongan Bluetooth dan juga ada sokongan USB serta SD card. Jadi bagi mereka yang mencari sebuah projektor yang boleh dijadikan sebagai entertainment hub, Lumos Auro akan dapat memenuhi kesemua yang anda inginkan. Dan akhir sekali benda yang saya suka ialah dari segi setup. Setup untuk projektor ni amat mudah, letak sahaja dan switch on dan anda hanya perlu melakukan beberapa keystoning secara manual. Jadi kalau anda pernah guna beberapa projektor sebelum ini, fungsi keystoning dia mungkin tak berapa up to date, tetapi memadai untuk mendapatkan image yang betul-betul square pada dinding yang anda project image tersebut. Kerana ia sebuah projektor pintar, jadi kita ada ke semua ciri-ciri pintar yang biasa anda lihat pada televisyen pintar. Bermakna anda boleh muat turun Netflix, anda boleh muat turun YouTube, Amazon Prime dan ke semua aplikasi-aplikasi yang biasa anda temui pada sebuah telefon Android. Basically, ianya sebuah televisyen pintar, cuma dalam versi sebuah projektor. Jadi mungkin orang kata, kita sekarang tahun 2021 dan projektor hanya Full HD. Mungkin ada katakan dah tak berbaloi lagi untuk beli sebuah sistem AV yang masih sekadar FHD. Tetapi dalam pengalaman saya gunakan Lumos Auro ini, saya rasakan visualnya memuaskan walaupun ketika image lebih kurang 200 inci. Ini adalah kerana bila anda gunakan projektor, anda tak duduk dekat dengan skrin. Jadi walaupun anda letaknya dalam sekitar 7 ke 8 kaki, visualnya saya rasa masih lagi tajam, warnanya masih lagi hidup dan paling penting sekali ianya cukup terang. Macam saya di rumah memang ada ruang tamu, ada sedikit light leakage daripada langsir. Saya masih dapat menikmati image yang bukan sahaja terang tetapi memuaskan. Ini berbeza dengan beberapa projektor yang saya pernah guna sebelum ini yang memerlukan anda berada dalam bilik yang benar-benar gelap untuk mendapatkan visual yang memuaskan untuk ditonton. Proses sambungan kepada aksesori luaran juga amat mudah plug and play. Kalau nak pasang kepada konsol ke, pada Astro ke atau nak pasang kepada laptop, ianya secara automatik dikesan oleh kesemua peranti ini dan anda hanya perlu sambungkan kabel dan ianya orang kata good to go tanpa perlu melakukan tetapan tambahan yang complicated. Memandangkan Aman ialah sebuah laman teknologi, jadi saya nak sentuh pasal technicality. Pasal walaupun saya kata banyak benda positif di awal video tadi, ada beberapa isu yang saya rasa anda sebagai pembeli kena tahu tentang Lumos ini. Saya rasakan agak serius. Pertama sekali ialah masih lagi gunakan Android 6.0 dan anda tahu kita sekarang sudah hampir ke Android 12. Dan apabila saya pergi kepada tetapan pada Lumos tadi,
Saya tengok pada patch, ianya kali terakhir ditampal pada tahun 2017. Jadi sebagai orang yang bertanggungjawab, saya perlu katakan pada anda, saya tak boleh sarankan sekiranya anda nak gunakan main account anda, login kepada Google Console, pasal kita tahu sejak kebelakangan ini banyak kerentanan ditemui pada aplikasi Android dan juga sistem operasi Android, dan apabila tak ditampal sejak 4 tahun yang lalu, ada bermacam-macam isu. Jadi saya tak boleh recommend kepada mereka yang pentingkan privacy atau risau tentang security account yang ingin anda gunakan. Seterusnya, saya cakap pasal aplikasi. Secara terbina memang ada YouTube dan juga ada Netflix. Dah terbina. Dan apabila saya first time launch Netflix, saya sedari bahawa aplikasi tak updated. Saya tengok version rupanya dah lama dan ini adalah versi peranti mudah alih. Saya boleh ada option untuk update, tapi bila kita pergi ke Play Store yang ada pada Lumos, ianya tak boleh update pasal ianya aplikasi yang no longer listed dan Android 6.0 ialah sistem operasi yang sekarang not really supported. Jadi bagi mereka nak cari updated app ataupun aplikasi yang paling terkini adalah sedikit sukar. Isu ketiga pula ialah susah sikit nak gunakan alat kawalannya. Alat kawalannya terasa sedikit murahan, buttonnya agak mushy, sokongan alat kawalan yang sebenarnya tak berapa menyeluruh. Apa saya masukkan di sini ialah, macam saya gunakan aplikasi Netflix tadi, ianya ialah mobile version. Jadi apabila saya nak pergi ke certain element pada antarmuka, arrow yang ada pada alat kawalan jauh tu tak berfungsi. Bayangkan lepas dah pilih satu akaun yang nak gunakan, kata ada 4 akaun, anda pilih satu, lepas tu nak tukar kepada akaun lain, tak boleh guna daripada app pasal ianya mobile. Dan kerana alat kawalan tadi mushy, kalau nak masukkan password yang panjang, wow, sangat membuatkan anda nak rasa marah. Jadi saya ada satu tip bagi mereka yang nak beli juga dan rasa mungkin boleh bersabar dengan penawaran seperti ini. First time anda set up Lumos ni, pastikan anda ada wireless keyboard ataupun mouse. Jadi dengan adanya kedua-dua ni, proses nak log in dan proses nak memilih profil untuk Netflix tadi akan rasa lebih mudah. Seterusnya ialah diiklankan boleh support Google Chromecast, diiklankan boleh sokong AirPlay, tapi realitinya ianya bukan secara native. Ia menerusi satu aplikasi pihak ketiga yang saya dapati tidak konsisten. Kadang-kala saya boleh connect, kadang-kala tak boleh. Malah saya boleh kata 8 daripada 10 kali percubaan saya untuk connect ke sebuah telefon Android dan juga iOS gagal. Dan bila gagal, gunakan aplikasi pihak ketiga, infuriatingly, every time anda guna ada iklan. Jadi benda yang saya rasakan tak patutnya ada pada tahun 2021, dan kenapa Lumos tak hasilkan sebuah aplikasi kendiri yang tak ada iklan. Jadi amat annoying bila ada iklan all the time. Akhir sekali ialah audio. Audio saya rasakan bagi orang yang bukan audiophile macam saya memuaskan. Saya dah set up dengan beberapa orang ke office. Dia kata okey je. Tapi saya nak review dari seorang yang review AV equipment. Dan audio yang ditawarkan flat, agak pecah dan tak rasa hidup. Bila anda menyedari bahawa speaker yang disertakan dekat Lumos ni menembak ke belakang, anda perlu ada objek dekat belakang. Jadi kalau anda letak projector tu belakang sofa, ada dinding dan dia bounce balik, ianya memuaskan. Tapi itu pun bila anda tahu, bila anda ada bounce, anda ada interference dan bunyinya kurang clear. Tapi ini boleh diselesaikan kalau anda ada AV system, macamkah Office Aman ada AV system. Kami selesaikan isu audio yang tembak ke belakang ini, letak satu speaker wireless Bluetooth. Sistem Bluetooth yang disokong cukup memadai, tak ada masalah lagging. Tapi anda harus tahulah, audio system yang ditawarkan oleh Lumos Auro ni tidak memenuhi standard bagi orang yang sudah biasa dengan sistem audio yang memuaskan. Jadi Lumos Auro ni saya lihat sebagai sebuah projektor yang amat berbaloi bagi orang yang bersabar. Saya kata bersabar pasal setup awalnya untuk login adalah sukar dengan aplikasi yang masih lagi mobile based, padahal anda kena perlukan alat kawalan jauh. Tetapi at the end of the day, bila all is settled, saya rasakan quality visual yang ditawarkan adalah memuaskan. Boleh project sampai 200 inci. Kemudian ada ciri-ciri built-in app, tak memerlukan anda ada casting all the time pasal casting dia sangat horrible, almost non-functional boleh saya katakan. Dan paling penting sekali, sekarang jika anda ada fobia nak pergi wayang, ini adalah projektor yang paling cost effective pada masa ini. Bukan sahaja pintar tetapi menyokong pelbagai ciri macam SD card, USB untuk anda gunakan external drive misalnya, dan juga boleh sambung kepada konsol. Jadi ini je pendapat saya tentang Lumos Auro. Jika anda mahukan lagi video seperti ini, sila like, dan seperti biasa jangan lupa untuk langgan channel kami. Saya Fiz Saharudin. Bye bye.